Okey, topik malam ni menanam pokok wang. Macam gambar tu. Okey, macam mana kita nak tanam pokok wang di dalam leaf good. Ini bahasa kiasan tu, bukan ada pokok yang keluarkan wang. So ini bahasa kiasan. Account leaf good. Account leaf good itu umpama atau ibarat sebagai sepohon atau sepohon pokok, atau tuan-tuan boleh anggap sebagai benih sepohon pokok. Benih sepohon pokok yang jenisnya buahnya itu ialah duit. Okey. Umpama begitulah. Akaun kita tu dalam leaf good. Umpama benih yang kita boleh tanam. Okey, kalau kita jaga, kita siram dia akan tumbuh. Benih itu akan tumbuh sepohon pokok yang nanti boleh menghasilkan buahnya itu, umpama buahnya itu duit. Okey, boleh menghasilkan duit. Itulah account leaf good yang kita miliki itu. Jadi setiap account, kalau kita ada satu account, dua account, tiga account, setiap account itu umpama satu benih yang boleh tumbuh menjadi sepohon pokok yang boleh menghasilkan duit tunai kepada kita lah. Okay, jadi topik malam ni macam mana nak tanam pokok yang boleh menghasilkan income untuk kita. Okay, kalau kita tidak ada satu pohon pokok seperti ini, okay, antara kita memiliki duit, ini perbezaan itu, kan? Perbezaan ni. Kita miliki duit, kita ada duit, ada wang, kita ada wang, dan kita ada aset. Kita ada wang tunai dan kita ada aset. Apa bezanya itu? Okay. Kita ada aset, umpama yang kita kata malam ni lah, umpama sepohon pokok yang boleh menghasilkan wang. Okay, yang buahnya ialah wang. So ini aset ni tuan-tuan. Okay, kerana dia tidak putus. Wang di bahagian kanan ni, dia ada duit yang tidak pandai habis. Kita petik duit ni, kita guna duit tu, dia tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi dan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Jadi tidak ada habis. Ini continuous. Dia punya produksi continuously, bersambung-sambung. Jadi ini kita panggil money flows. Duit itu mengalir. Nah, dalam bulan Ramadan ni, agama kita ajar, kalau kita nakkan mengalir pahala itu duit. Pahala ialah duit yang sebenar-benarnya. Duit yang sebenar-benar duit ialah pahala. Okay? Pahala itu duit. Jadi bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Pahala yang mengalir itu apabila kalau dalam bulan pahala ini kita banyak menderma itu akan mengalirkan pahala, kan.
dalam bulan Ramadan lah. Okay. Berganda-ganda. Now, dalam Live Good, tuan-tuan, dalam Live Good, akaun kita itu, kita punya akaun dalam Live Good ini adalah pokok duit yang boleh menghasilkan duit, money flows tanpa henti. Di antara cabang-cabang dia ni ada yang duit itu muncul dalam tempoh mingguan. Setiap minggu keluar duit. Maknanya berbuah duit kan. Setiap minggu berbuah duit. Ada yang setiap bulan, ada cabang-cabang daripada pokok ni yang duit yang muncul tu setiap bulan. Setiap bulan dia muncul. Muncul je kau ambil lah, kau makan lah duit tu kan. Kau guna lah. Dan yang bulanan ni ada beberapa ranting dia. Ada beberapa ranting dia. Okay. Itu yang kita panggil matching bonus, metric bonus, diamond pool, crown pool. Okay. Semua itu bulanan. Itu semua bulanan punya duit yang muncul setiap bulan. Okay. Jadi ini yang berlaku dalam Live Good kalau kita nakkan dalam kehidupan kita ni ada duit yang mengalir. Okay, berbeza kita ada duit di tangan kita. Kita ada duit di tangan kita tapi duit itu tidak mengalir, tuan-tuan. Kalau kita ada duit RM1,000, katalah RM1,000. Kita ada RM1,000. Okay, kita guna ni mungkin dalam masa seminggu. Seminggu dah habis dah. Habis dah kita guna ni. Okay, beli baju ke, beli apa, beli makanan ke apa. Seminggu dah habis. Selesai. Tapi tidak ada lagi duit yang muncul. Kerana dia hanya duit saja, tuan-tuan. Dia, tuan-tuan, ada duit saja. Tidak ada pokok duit ni. Tidak ada yang memunculkan dia. Tidak ada yang menghadirkan dia. Tidak ada yang mewujudkan duit itu semula. So once use, sekali guna habislah. Sekali guna habis. Okay? Jadi kebanyakan manusia ni, tuan-tuan, kebanyakan manusia, they are seeing this thing. Mereka melihat duit itu di tangan dia saja. Dia tak melihat the tree. Dia tidak melihat kepada pokok duit. Memang tidak ada lah dalam realiti, tapi tuan-tuan kena guna imajinasi lah. Kita kena guna akal kita, imajinasi kita ni. Duit itu datang daripada mana kan? Dia, kalau kita nakkan duit itu tidak pandai habis, dia mesti ada pokok dia. Jadi pokok dia itu apa? Apa pokok duit kita? Nah, itu yang kita kena muhasabah tu. Aku ada tak pokok duit dalam hidup aku ni? Dalam hidup aku ni ada tak pokok duit? Atau aku ada duit je? Orang bagi aku ada, orang tak bagi tak ada. Okay? Nah, salah satu pokok duit ialah tuan-tuan punya pekerjaan. Yes, itu salah satu pokok duit. Kalau kita bekerja, sekarang kita ada kerja, contohnya. Itu antara pokok duit. Okay, tapi pokok duit kerja itu dia sebulan sekali, tuan-tuan. Okay, pokok jenis itu yang kita panggil pekerjaan itu, dia punya hasil sekali sebulan. Kalau di Malaysia lah, tuan-tuan. Kalau luar negara seminggu sekali. Tapi kalau yang di Malaysia ni, gaji yang dibagi oleh majikan kepada kita biasanya sebulan sekali. Majoriti begitulah, sebulan sekali kan. Jadi hasilnya itu sebulan sekali baru terbit duit tu. Di pokok duit kita tu. Dan dia punya terbitnya, jumlah duit yang terbit tu sama aja. Setiap bulan sama aja. Kalau 2,000 lah. Bulan depan 2,000, bulan depan lagi 2,000. Sebab dia berbentuk gaji.
Pokok pekerjaan itu dia punya buah, dia punya hasil, dia punya duit yang terbit itu dalam bentuk gaji. Kalau gaji dia fix, dia tetap sama, okay? Sama. Okay, kalau kita nak hidup makmur tuan-tuan, kalau kita nak hidup selesa, nak hidup kaya, nak hidup satisfying, kan? Kita tidak boleh harap kepada pokok yang menghasilkan duit yang fix, yang tidak banyak, yang kecil. Kalau banyak okey juga kan. Kalau katalah kalau 10,000 sebulan ke 30,000 sebulan ke, okey jugalah. Tapi kalau gaji kita sekadar 2,000, 3,000, 4,000 itu tidak cukup untuk kita hidup secara selesa. Tidak cukup. Jumlah itu tidak cukup, kan? Okey, jadi kita tidak tebang pokok ni, tuan. Kalau engkau ada gaji atau ada pekerjaan, bukan kita nak tebang pokok tu. Okey. Jadi semasa kita ada pokok ni, kita kena bina pokok lain, tuan. Kita kena tanam benih. Kena tanam benih kat sini untuk kita tumbuhkan pokok jenis lain, jenis yang lain, bukan bentuk pekerjaan. Jadi dipanggil bisnes. Bisnes, pokok itu bisnes. Okay, pokok duit kita tu, pokok wang kita tu ialah dalam bentuk bisnes. Nah, kalau pokok bisnes dia tidak tetap, dia punya hasil. Dia boleh naik, boleh turun. Boleh naik, boleh turun. Okay. Berbeza dengan pokok pekerjaan. Kalau pokok bisnes, duit yang terhasil itu boleh naik, tapi boleh turun juga. Boleh kosong, boleh banyak, boleh sampai 1 juta satu bulan. Okay. Nah, cara kalau kita nak hidup selesa, mesti ada pokok bisnes. Mesti ada pokok bisnes, kerana pokok bisnes tu dia boleh naik, tuan-tuan. Kan? Kalau nak harap gaji mana boleh, sebab gaji tu dia stagnan. Gaji dia tetap, tuan-tuan. Dia tak boleh naik. Kan? Boleh naik sikit lah. Tapi naik sikit tu mana cukup? Tak cukup. Okay? So kita perlukan tanam pokok yang berbentuk bisnes. Sebab itulah kita buat business Live Good ini. Okay, kerana Live Good ini business. It is a business. Okay, jadi kita mengharapkan supaya business Live Good kita ini boleh menghasilkan satu pendapatan jumlahnya melebihi keperluan kita. Okay, kalau dia melebihi keperluan kita, bermakna kita dah boleh hidup selesa lah. Okay, jumlah yang kita perlukan itu melebihi keperluan kita. Okay. Definisi kaya, tuan, kan? Definisi kaya kalau dalam agama ialah kita merasa cukup. Okay. Kalau definisi agama lah. Orang kaya ialah orang yang cukup. Dia rasa cukup. Jadi kekayaan itu subjektif. Dia subjektif. Dan dia ialah di dalam hati. Kita rasa kaya atau tidak? Kita kaya atau tidak? Bukan the amount, bukan jumlah duit yang kita ada. Ini definisi agama, agama. Definisi agama. Bukan definisi bisnes, definisi agama. Jadi orang yang kaya tu ialah dia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi kaya lah dia. Dia kaya lah. Kalau orang yang berjuta-juta dia punya income, duit dia, tapi dia rasa tak cukup. Kalau definisi agama, dia itu masih miskin. Ini definisi agama, bukan definisi bisnes. Kalau bisnes, how much you get?
how much you have. Itu kaya lah engkau kalau ada engkau 1 juta. Okay, itu beza antara agama dengan bisnes, definisinya. So kita nak hidup selesa, tuan-tuan ya. So dalam agama juga dikatakan bahawa orang yang lebih mulia itu, tuan-tuan, orang yang lebih mulia itu ialah orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu lebih mulia daripada orang yang tidak berkuasa. Orang yang kaya itu, tuan-tuan, lebih mulia daripada orang miskin dalam agama. Orang kaya ni lebih mulia, dipandang tinggi oleh agama daripada orang miskin. Tapi orang kaya yang beriman lah. Kan? Bukan orang kaya yang takbur, orang kaya yang beriman. Sebab orang kaya ni dia boleh bantu ramai orang, tuan-tuan. Bila dia beriman, dia boleh bantu, dia berkuasa. Maka dipandang tinggi oleh agama. Tuhan memuji orang kaya yang dermawan, bukan orang miskin. Orang kaya itu. Jadi kita nak jadi kaya itu adalah sesuatu yang baik dari segi agama, dari segi masyarakat. That is good. Kalau engkau ada intention, ada niat untuk engkau nak jadi orang kaya. Aku nak jadi orang kaya yang bertakwa, kan. Dia ada satu buku tu dipanggil OKB. OKB, orang kaya bertakwa, kan. Bertakwa itu bagus, hidup bagus lah, live good lah. You live in a good way, bertakwa lah, tuan. Orang yang baik. So dalam live good kita kena ada account. You have to have this account. Kalau engkau kata engkau nak jadi orang kaya yang bertakwa. Aku nak jadi orang kaya bertakwa. Okay, B. Okay. So kita boleh buat tu dalam live good. Kita boleh buat apa yang kau nak tu, kan. Kau nak jadi OKB Jadi kita daftarkan engkau jadi ahli live good. Kan? Engkau daftarlah jadi ahli live good. That is the way. Itu cara dia. Okay. The first step. Kita nak tanam pokok duit ni. Nak tanam pokok duit ni. So nak tanam tu bermakna engkau kena ada benih dia. Benih pokok duit tu, kan. So benih tu apa? Benih tu ialah engkau daftarlah. Engkau daftarlah satu akaun dalam live good. Okay, engkau nak guna apa? Bulanan engkau. Kalau bulanan engkau bayarlah $49.95. Okay, ini benih untuk engkau tanam pokok tu, kan. Jadi tanam pokok tu bayar $49.95 untuk engkau daftar sebagai ahli live good yang menggunakan bulanan. Cara bulanan, membership secara bulanan. Jadi pertama engkau kena bayar $49.95 ataupun RM255. Jadi engkau dah tanam benih dah. Benih yang akan tumbuh, yang boleh menghasilkan duit. Okay. Either this one atau engkau nak guna yang tahunan pun boleh. Okay, ini tanam benih ni, tuan. Ataupun tahunan pun boleh. Okay, berapa dolarnya? $139.95. Ini untuk setahun. Untuk setahun ni engkau dah tanam benih tu. Jadi engkau tak payah lagi bayar bulan-bulan. Tak payah bulan-bulan lagi. Untuk setahun lah engkau tak payah bulan-bulan. Kalau engkau pilih yang ni bermakna bulan-bulan kau kena bayar berapa? $9.95. Okay? Kalau engkau pilih yang bulanan ni, bulan pertama engkau bayar $49.95, setiap bulan selepas tu bayar $9.95. Sampai bila-bila? Okay? Jadi kalau engkau setuju benda ni bermakna engkau dah buat action tanam benih. Tanam benih pokok. Pokok apa? Pokok duit. Bukan sembarang pokok ni, kan? Bukan pokok sembarang pokok. Ini pokok duit. Okay? Dia punya buah duit.
Jadi ini yang kita tanam dan inilah bakal menjadi aset kita. Maknanya kita ni tanam aset. Tanam pokok duit tu maknanya tanam aset. Pokok duit tu ialah aset. So ini syaratnya dalam Live Good, kalau engkau nak bina aset engkau dalam Live Good, engkau kena setuju benda ni. Kena setuju. Engkau nak bulanan ke tahunan? Tidak ada cara lain antara dua ni. Jadi ini caranya kita nak tanam pokok duit itu. Cara bulanan ataupun tahunan. Tahunan ni lebih bagus kerana kita jimat 20%. Kalau kita ambil yang tahunan ni, kita jimat duit kita ni tuan-tuan, 20%. Sebab 2 bulan. 2 bulan kita tak payah bayar. Kan? 2 bulan tak payah bayar tu. Kalau kita ambil tahunan tu, kita hanya bayar 10 bulan je. Jadi kita untung 2 bulan. Right? So ini cara kita tanam. Bermakna kita sudah ada benih yang kita tanam untuk kita wujudkan kita punya pokok yang boleh menghasilkan duit. That is the first thing. Now second thing is, bila kita dah tanam tu, bermakna kita kena jaga supaya benih itu tumbuh. Sebab dia masih benih. Dia masih dalam bentuk benih kan. Jadi kita nak dia tumbuh lah. Kan. Dan kalau boleh dia tumbuh cepat. Okay, jadi benih yang ada yang kita tanam tu, kita nak dia tumbuh tuan-tuan. Kita nak dia tumbuh cepat. Okay. So dan kita nak dia tumbuh cepat dan kita nak dia berbuah lah cepat. Dan pokok ini tuan-tuan, dia pokok ini boleh tumbuh. Pokok ni boleh tumbuh dan boleh terus menghasilkan buah duit ni, okay, dalam masa 2 minggu. Okay, untuk dia menghasilkan duit ni dalam masa 2 minggu. Untuk dia tumbuh ke permukaan bumi ni dalam masa beberapa hari saja. Tidak sampai seminggu pun dia dah pecah tanah tu, dia boleh tengok langit dah. Okay, dan dia boleh dapat berakar dah. Secepat itu pokok itu boleh menghasilkan duit. Dalam masa 2 minggu sudah boleh ada income. Okay, boleh menghasilkan duit dah. Jadi macam mana kita nakkan benih ini tumbuh cepat dan menghasilkan duit kepada kita? Jadi ini proses yang kita kena bagi dia baja tuan-tuan. Bagi dia baja, jaga daripada insek, serangga-serangga perosak kan. Kita kena jaga daripada serangga-serangga perosak, jaga daripada angin-angin yang boleh merosakkan. Okay. Dan kita bagi dia baja supaya tanah ini boleh bagi nutrisi kepada pokok tu. Kita siram dia air supaya dia cukup air, supaya pokok ni boleh cepat tumbuh. Macam mana kita translate itu dalam bentuk business Live Good? Dalam bentuk business Live Good, benda-benda ini ialah kita belajar tuan-tuan. Engkau kena belajar selok belok mengenai ilmu Live Good. Itu membaca, itu menyiram air antaranya. Ialah kita belajar ilmu Live Good. Engkau dah berapa lama dah join Live Good? Engkau dah master tak mengenai dia punya sistem? Engkau dah tahu tak pasal sistem back office? Macam mana nak guna sistem back office tu kan? Sistem back office ni engkau kena belajar dalam beberapa hari saja tuan, bukan berbulan-bulan. Within 2 days, dalam masa 2 hari engkau kena master semua pasal sistem tu. Macam mana tengok laporan, macam mana daftar orang, macam mana
nak reset password macam mana, nak tukar password, nak tukar username, nak macam mana nak update kita punya alamat, macam mana nak masukkan kita punya kad debit kalau kita nak masukkan. Okay, macam mana nak tengok hierarki. Tidak boleh lama tuan-tuan, dalam beberapa hari saja kita kena tahu semua tu. Dan itu peranan kita. Kalau kita nak naikkan pokok ini cepat berkembang kan, you must learn as fast as possible, bukan berbulan-bulan. Bukan berbulan-bulan tuan. Dia pelik kalau kita berbulan-bulan kita masih tidak tahu, pelik. Dalam beberapa hari saja kita mesti dah tahu. Okay, itu pertama, ilmu. Kedua yang kita perlu tahu ialah, yang kita perlu buat ialah manage your group. Kita kena jaga, uruskan kumpulan kita tuan-tuan. Jadi kena ada ilmu how to manage. Macam mana kita nak jaga kumpulan kita supaya kumpulan kita ni bertambah besar. Jangan dia bertambah kecil. Kan? Kumpulan tu dia kena berkembang, berkembang. Macam pokok ni dia branch out, kan? Bertambah gemuk dia punya batang ni kan, sampai banyak cabang-cabang dia macam ni kan. Bukan dia cabang dia patah-patah jadi kecil. Kan? So kita kena manage our group. Okay? Dalam manage our group itu termasuk di sini ialah sponsoring tuan-tuan. Itu adalah sebahagian daripada manage the team. Macam mana aku nak sponsor orang, macam mana aku nak tambah orang. Sebab bila kita tambah orang itu macam bercabang. Setiap orang yang kita join baru itu cabang kepada pokok tu. Okay? Bila banyak cabang, banyak buahnya nanti. Macam itulah. Okay, sponsoring people, and kita kena jaga, kita kena maintain dia punya bilangan ahli tu supaya bertambah, jangan berkurang. Okay. So kita sendiri kena main peranan, kita kena tambah personal sponsoring. Personal sponsoring tidak stop. Sibuk kata minimal 5, tapi itu minimal tuan. Bukan maksimal, minimal kan. Okay, umpama pokok tu minimal dia 5 cabang. 5 cabang dia. Tapi tidak 5 cabang, boleh besar, boleh banyak. Lebih banyak, lebih bagus. So belajar ilmu secepatnya mungkin supaya kerana kita kena nak manage ini dengan ilmu. Kita tak boleh buat kerja kedua ni kalau kita tak ada ilmu kan. Okay, kawan kita tanya itu, tanya ini, engkau tak boleh jawab kan. Okay, maknanya engkau tidak belajar. Okay, kena belajar secepat yang mungkin. Okay, jadi kalau engkau punya management tip top, kan, tip top, bukan TikTok. Tip top, okay, bagus, excellent. Engkau punya management bagus, excellent. So maknanya ini akan, pokok engkau ni akan tumbuh subur. Okay, akan berhasil tu, engkau akan ada income tu tuan. Engkau akan ada bonus yang dipanggil bonus fast start. Ini duit yang tumbuh di engkau punya pokok tu kan. 2 minggu je tu. Kenapa sebab kata 2 minggu? Sebab bonus fast start ni dia kira weekly, dia kira mingguan tuan. Dia kira mingguan. Kenapa bukan minggu pertama? Tidak boleh minggu pertama tuan-tuan. Tidak boleh minggu pertama. Sebab minggu pertama itu dia akan kira dia akan tutup akaun dia pada Jumaat. Okay. Ini minggu pertama punya sale. Jadi Jumaat itu dia tutup akaun. Dia tutup akaun Jumaat yang pertama. Jadi dia akan bayar nanti di Jumaat yang kedua. Jadi minggu kedua lah. Jadi paling cepat engkau dapat duit itu pada minggu yang kedua, Jumaat yang kedua itu. Sebab itu sebab kata 2 minggu. Paling cepat engkau boleh dapat duit di pokok duit ni ialah pada minggu yang kedua. Kalau engkau buat kerja di minggu yang pertama,
Kalau engkau baja, engkau siram, kan? Engkau jaga daripada insek, kan? Daripada serangga-serangga tu. Engkau jaga engkau punya pokok tu. Di minggu pertama hasilnya nanti engkau tuai dia pada minggu kedua. Kerja engkau di minggu pertama, tapi dia punya duit itu keluar nanti pada minggu yang kedua. Jadi kalau engkau tak buat kerja di minggu pertama, tidak ada lah duit di minggu kedua. Kerana dia datang dari situ. Kerja kita di minggu pertama ni akan hasilnya di minggu kedua dalam bentuk duit, dalam bentuk wang. Yang kita panggil fast start bonus. Okay. Jadi ini antara bisnes yang boleh kita kata cepat dia punya penghasilan duit kerana 2 minggu dah boleh makan. Tetapi di minggu ketiga tuan-tuan, kalau kita continuous kerja kita ni, minggu ketiga ada lagi duit. Okay, jadi yang bonus yang pertama itu ambil masa 2 minggu. Tapi bonus yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu seminggu saja. Kita punya penantian itu antara bonus minggu ini dengan bonus seterusnya itu seminggu je. 1 minggu je. Okay. Cuma yang pertama tu minggu kedua, tapi selepas itu setiap minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, setiap minggu kita dapat bonus. Pokok kita ni boleh menghasilkan income untuk kita setiap minggu. Ada duit, ambil. Minggu depan keluar lagi, tumbuh lagi duit tu di pokok tu, ambil lagi. Tidak pandai berhenti dia menghasilkan duit kalau kita buat kerja kita. Kita baja, kita siram air, kita jaga daripada serangga apa semua tu. Okay? Kalau pokok kita sihat, maka dia akan keluarkan duit tanpa henti. Every week, setiap minggu. Jadi macam mana tu? Belajar marketing plan. Kan, sebab tu kata belajar, kau kena belajarlah macam mana pokok engkau boleh menghasilkan duit. Jadi kita belajar marketing plan yang Sibu dah banyak kali dah, berpuluh-puluh kali dah Sibu jelaskan marketing plan tu. Ada lebih 100 video yang kita sudah rakam cerita pasal marketing plan. Okay, sama ada dalam akademi atau dalam YouTube. Sudah banyak kali kita ulang. Macam mana pengiraan setiap bonus itu. Okay, jadi setiap bonus itu, tuan-tuan kena mahir, kena tahu, kena belajar macam mana marketing plan dia. Dan ikutlah apa syarat-syarat yang dinyatakan dalam marketing plan. Sebab itulah cara dia terbit duit tu. Kita perlukan duit mingguan. Kan? Kita kata, aku perlukan income minggu-minggu. Aku perlukan, kehidupan aku ni perlukan income every week. Kalau sebulan sekali itu lama. Lama nak tunggu. Lama nak tunggu. Aku nak minggu-minggu punya. Jadi engkau kena belajar mengenai fast start. Kau kena belajar ni mengenai fast start bonus ni. Macam mana pokok duit aku ni boleh hasilkan duit setiap minggu. Kerana itu bergantung kepada kita penuhi syarat-syarat dalam fast start bonus itu. Kalau kita penuhi syaratnya, keluarlah duit tu. Tidak boleh tidak, mesti keluar duit tu. Mesti muncul di pokok kita tu. Kan, di cabang yang dipanggil cabang fast start. Tunggu, tengok. Jumaat. Okey, besok Jumaat. Tengok, ada keluar. Dia akan keluar duit dalam cabang fast start tu kan. Dia akan keluar kalau kita penuhi syarat tu. Jadi syaratnya apa? Belajarlah. Belajarlah fast start bonus tu, marketing plan. Okay, malam ni Sibu tidak akan cerita sebab itu banyak kali dah Sibu cerita. Kita tidak akan cerita detail pasal fast start bonus tu.
Tengok video lain. Tengok video yang cerita pasal bonus-bonus yang ada dalam Live Good. Ini kita belajar konsepnya. Malam ni kita belajar konsepnya. Kita tengok pokok imajinasi ni kan. Pokok imajinasi. Okay. Jangan cari pokok ni. Tidak ada pokok ni tuan. Dalam dunia realiti mana ada. Jadi tuan-tuan kena tengok dalam dunia imajinasi kau. Ini ibarat kan. Ibarat macam ni. Kita ada kalau kita nak katakan empire tu Kalau kita nak katakan empire business. Orang putih kata business empire. Okay. Kalau kita nak tengok kita punya keluasan bisnes kita tu macam mana kita nak nampak keluasan dia. Bisnes, orang kata bisnes empire kan. Engkau punya bisnes besar mana? Besar mana bisnes engkau? Engkau punya bisnes maju tak? Besar mana bisnes engkau dalam Live Good? So macam mana kita nak sukat tu? Macam mana kita nak sukat bisnes empire kita tu? Jadi syarikat dia permudahkan kita tuan-tuan. Syarikat mempermudahkan kita kalau engkau nak measure, kalau engkau nak sukat engkau punya business empire tu, engkau tengoklah engkau punya pangkat. Kau tengok pangkat engkau lah. Pangkat kita itu adalah simbol. Dia adalah simbol tuan-tuan. Ataupun penanda kepada size empire kita. How big is your empire? Kita boleh measure ikut pangkat engkau. Sebab itu company buat pangkat tu supaya kita boleh tahulah sebesar mana sudah empire aku. Aku dah buat bisnes ni setahun. Contoh ataupun 6 bulan. Aku dah buat 6 bulan. Ada orang yang 5 bulan, ada orang yang 4 bulan. Ada yang 3 bulan. So, how big is my empire? How strong is my empire? Berapa lebarnya empire business aku dalam Live Good? Senang je. What is your rank? Apa rank kau? Okay, that is your business empire lah. Business empire engkau itu melambangkan engkau punya pokok. Pokok aset engkau tu. Pokok aset engkau. Your asset tree. Pokok aset engkau ni dilambangkan oleh engkau punya pangkat tuan-tuan. Your rank. Your ranking. What is your rank? Your rank is your pokok. Pokok aset engkau. Dia mesti selari. Dia mesti sepadan lah. Dan sebab itu kita punya ranking itu dia tidak tetap, tuan-tuan. Dia boleh naik, dia boleh turun. Dia boleh naik, boleh turun. Sesuai dengan engkau punya pokok itulah empire engkau kan. Empire engkau tu boleh naik, boleh turun. Boleh lebar, boleh kecil engkau punya empire tu. Kerana dia berdasarkan bilangan orang yang aktif. Bilangan orang yang aktif dalam tim engkau. Bukan jumlah tim. Dia kena ambil yang aktif saja, yang tidak aktif tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk dalam pengiraan itu. Yang itu yang mana? Yang maintain lah. Yang maintain. Yang tidak maintain tidak boleh masuk dalam pengiraan itu. Tidak boleh become your empire. Tidak boleh. Tidak boleh jadi askar engkau tu. Itu askar yang lari. Kan? Kalau engkau ada teammate engkau tu tidak maintain, itu macam askar yang lari tak? Dia lari daripada medan perang, dia tidak it's not your askar lagi. Dia lari dah, dia balik kampung dah. Orang tu dah balik kampung dah. Balik kampung raya. Okay? Jadi engkau punya
pokok aset itu, pokok duit engkau itu bergantung pada pangkat engkau. What is your pangkat sekarang? Jadi kita nak besarkan pokok kita tu tuan-tuan, lambangnya ialah engkau punya pangkat naik ke tidak. Kalau pangkat engkau tidak naik, bermakna pokok engkau sama je. Boleh jadi pokok engkau menguncup. Mengecil engkau punya pokok kan. Okey. Minggu lepas aku dah contoh, engkau dah silver. Minggu ni dah balik kepada bronze. Boleh. Boleh tuan-tuan. Sorry, bukan minggu, bulan. Bulan lepas engkau silver. Bulan ni engkau balik kepada bronze. Boleh. Sebab ada beberapa orang dalam tim engkau tu yang tidak maintain. Bulan lepas tidak maintain. Jadi masuk bulan baru, orang itu sudah tidak aktif. Jadi terkeluar daripada engkau punya empire. Jadi engkau balik kepada bronze. Right? So itulah dia punya seni tuan. Kita kena ada seni untuk menguruskan kumpulan. Ini benda yang penting dah, pengurusan, sebab ini part of management. Management tu benda yang penting. It is kerja-kerja eksekutif. Kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja orang profesional menguruskan ni kan, mentadbir ni. Okay, mentadbir kumpulan tu penting. Umpama kita nak jaga pokok tu supaya pokok tu tumbuh kan, jangan dia mati, jangan sampai dia mati. Jangan sampai pokok kita tu mati, tidak dijaga. Okey, jadi penandanya senang, penandanya ialah pangkat. Untuk memudahkan kita nak tengok progress, growth. Kita punya pokok aset ni, kita kena tengok pangkat kita itu. Okey, jadi kena muhasabah ni tuan. Tidak perlu orang lain nak bagi tahu kau. Tidak perlu apply nak bagi tahu kau. Engkau sendiri tengoklah. Sebab semua sudah ada laporannya dalam sistem kan. Semua laporan kita ni tuan-tuan sudah ada dalam sistem. Live Good ini mempunyai sistem yang advance. Sangat advance. Antara yang terbaik di dunia. Sistem Live Good ini, sistem back office-nya itu antara yang terbaik di dunia. Kena Sibu dah banyak tengok sistem-sistem ni. Jadi antara yang Sibu tengok terbaik di dunia ni sistem Live Good. Okay? Dia punya laporan apa semua lengkap. Jadi engkau nak tengok engkau punya pangkat ada di situ. Ada di situ. Jadi kita monitor lah tuan-tuan. Kita monitor. Sibu dah bagi tuan-tuan KPI. Sibu dah ajar pasal KPI kan. Jadi everybody tengoklah KPI itu kan. Aku ni ikut tak KPI itu? Aku ikut tak KPI itu atau aku dah out? Dah tertinggal jauh dah kan? Dah tertinggal jauh dah. Okay? But don't give up lah. Winners never quit. Quitters never win. Okay? Orang yang berputus asa tidak akan menang. Pemenang tidak akan putus asa. Okay? Jadi tuan-tuan mesti naik pangkat tuan-tuan. Engkau punya kerja mesti naik pangkat. Daripada tidak ada pangkat unrank. Unrank tu tak ada pangkat tu. Engkau naik pergi ke bronze. Mesti. Kerana itu tanda engkau punya pokok hidup. Kalau engkau tak naik bronze, maksudnya pokok engkau tak hidup lah. Matilah pokok engkau tu kan. Dia mesti naik tuan-tuan.
Okay? Jadi ini bukan ramai ni, 2 orang saja pun. Empire engkau tu dah ada 2 orang. Maksudnya ada cabang 2 dah, pokok engkau dah tumbuh dah. Pokok engkau dah tumbuh daripada bumi dah bercabang 2 dah. Cabang 2 dah pokok engkau tu. Jadi ini bronze. Pokok yang bercabang 2 itu bronze. Okay? Nah, kalau engkau nak naik lagi, okay, naik pangkat lagi kepada silver. Silver tu apa? Silver tu pokok yang bercabang 3. Itulah silver. Bercabang 3 dan dia ada cabang ranting-ranting dia begini. Setiap cabang ni dia ada ranting. Kalau kita kira semua ranting ni, ranting-ranting yang ada di sini, dia ada 20 ranting. 3 cabang, 20 ranting. Ini adalah silver. Kalau kita lihat dalam bentuk pokok. Itulah pangkat silver. Pokok yang ada 3 cabang besar. Setiap cabang itu ada ranting-ranting dia. Kalau kita campur semua ranting itu ada 20. Rantingnya ada 20. Dan kata sini ada 7 ranting, sini 7 ranting, sini 7 ranting. Dah 21 jumlah, more than 20. Okay, jadi kita nak sambung sampai lepas kita dah sampai silver tu, ni bronze ni. So kita nak jadi gold. Gold ini perlukan tuan-tuan pokok tadi tu, cabang 3. Dan ranting-ranting ini dia kena ada 100 ranting dia. Okay, 3 cabang juga. Atau lebih pun boleh. Kita nak naik platinum. Kita perlukan 500 ranting. Pokok ini dia kena beranting-ranting-ranting. Ya. Sampai ada 500 ranting, cabang tetap 3 atau lebih pun tak apa. Sampailah ke diamond. Diamond ini kita perlukan 2500 ranting. Pokok kita tu kena ada rantingnya 2500. Cabangnya sekurang-kurangnya 3. Kalau boleh buat 5 cabang. Lebih bagus 5 cabang daripada 3 cabang. Tapi 3 cabang tu boleh juga. Totalnya mesti ada 2500 ranting di pokok kita ni. Jadi bila banyak ranting ni tuan, bermakna buah dia nanti tu banyak lah. Buah duit tu di pokok kita ni jadi banyak, rimbun dia. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak dalam bisnes kita ini. Jadi kita kena muhasabah diri kita. How long, berapa lama aku dah join Live Good? Di mana aku berada? Masih bronze ke? Masih silver ke? Dapat masuk gold ke? Atau di mana? Okay, kalau kita masih tidak naik, bermakna pokok kita ni tidak membesar. Tidak membesar kerana kita tidak membaja dia, tidak bagi dia air. Kita tak jaga dia daripada serangga-serangga perosak kan. That is why dia tidak naik. That's why dia tidak tumbuh. That is why dia tidak bercabang. Jadi kita tidak uruskan dia. Kita tidak uruskan kita punya tim itu. Jadi pengurusan tim ini dia perlu dalam bentuk jemaah tuan-tuan. Usaha tu dalam bentuk jemaah, bukan individu. Individu tidak boleh. Dia collection. It's a collective. Berjemaah lah. Berkomuniti lah. Kerja komuniti, bukan kerja satu orang. Bukan kerja satu orang. Sekuat mana sifu buat kalau sifu seorang, tak boleh. Dia mesti community. Dalam bentuk community. Okay, sama-sama. Sama-sama kita bekerja sama. Okay, supaya pokok kita tu membesar sampailah ke diamond atau boleh sampai ke crown.
Tapi kalau sampai di sini dah kira okey dah. Bila sampai sini saja dah okey lah tu. Okay, itu dah income 40,000 above, di atas 40,000, itu jutawan dah. Bagi mereka yang lemah tu sebab manusia ini ada dia punya kekuatan. Kalau bagi mereka yang rasa lemah, aku susah nak menajak orang, aku susah nak menguruskan kumpulan aku ni, aku susah nak membaca, nak bagi air, nak jaga serangga tu daripada makan aku punya buah-buah ni. Okay, ada cara bantuan, tapi bantuan ni tidak ramai yang boleh dibantu. Yang saya dah ulang banyak kali, semalam pun saya dah ulang, iaitu Club Jet. Okay. So kalau engkau golongan yang perlu kepada bantuan jet itu, masih ada berapa lagi? 11 kerusi. Masih ada 11 kerusi. Okay. Ada beberapa orang yang nak, tapi selagi belum bayar, belum boleh kira lah. Kalau kira orang yang nak, ada 4 orang dah kata nak ambil kan. Jadi kalau kira yang tu tinggal 7 lah tuan. Tinggal 7 lagi. Okay? Kalau kira yang orang yang nak ambil tu. Tapi selagi dia belum bayar, maka tak boleh kira. Jadi masih ada 11 ni. First come first serve lah. Kalau engkau rasa engkau tak mampu nak bina engkau punya pokok duit ni sampai tumbuh menjadi 2,500 ranting. Kalau engkau rasa aku tak boleh buat lah tu, cepat-cepatlah engkau ambil jadi ahli jet. Sebab bila engkau jadi ahli jet, kerja itu dah diambil alih oleh kelab yang akan bina engkau punya pokok ni. Okay, bagi setiap ahli jet, kelab yang bina dia punya pokok. Pembinaan itu bermula apabila Sifu jadi diamond. Dia start masa tu. Sampai bila-bila. Okay, hanya tinggal 11 saja yang kosong. First come first serve. So itu pilihan. Kalau engkau rasa engkau tak mampu nak bina pokok engkau ni sampai menjadi sebesar 2,500 orang untuk capai pokok yang berstatus diamond. Okay, pokoknya tu berstatus diamond. Alright, sampai sini saja untuk malam ni. Okay. Yang lewat masuk, tengoklah rakaman video.